Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Jadi kita masih dalam topik tenaga. Tapi hari ini kita akan belajar subtopik yang baru iaitu sumber tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Okey, pelajaran yang lepas kita dah belajar sumber-sumber tenaga kan, dari mana tenaga boleh datang. Okay, kita dapat tenaga dari mana, sumbernya. Tapi hari ini kita akan belajar dia dibahagikan kepada dua. Okay, tahukah kamu sumber tenaga boleh dikelaskan kepada sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Okey, bagi pada dua je. Okey, boleh dibaharui, tidak boleh dibaharui. Okey, apa itu sumber tenaga boleh dibaharui? Sumber tenaga boleh dibaharui bermaksud sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Dia takkan habis. Okay, kita lihat contoh yang pertama. Matahari. Okay, matahari ni adalah contoh sumber tenaga kita yang paling utama yang boleh diperbaharui. Sentiasa ada. Okay, dia takkan habis, tak pernah padam matahari. Kemudian ini solar panel, okey, ataupun panel solar. Kita gunakan panel solar ni untuk menyerap cahaya matahari. Daripada sini cahaya matahari yang diserap akan menjadi tenaga elektrik, akan dijana menjadi tenaga elektrik. Yang kedua, ombak. Sumber tenaga ombak juga adalah sumber yang wujud secara semula jadi dan tidak akan habis. Okey, ada cara dia untuk menjadikan ombak ni sebagai sumber tenaga. Kemudian air. Air juga adalah sumber tenaga boleh dibaharui kerana air sentiasa ada di persekitaran. Okey, kelajuan air tu akan diproses untuk menghasilkan tenaga elektrik. Air yang bertakung di empangan akan digunakan untuk memutarkan turbin. Okey, bila turbin berputar, maka elektrik akan terjana. Seterusnya, kita lihat pula angin. Kincir angin ni nama dia kincir angin. Bila ada angin, dia akan berpusing. Kincir angin menggunakan tenaga angin untuk menjana tenaga elektrik. Oleh kerana angin tak pernah habis, tak akan habis, maka kita katakan dia sebagai sumber tenaga boleh dibaharui. Seterusnya kita lihat pula biojisim. Biojisim ni apa? Dia terhasil daripada bahan buangan haiwan dan perebutan hidupan. Ini termasuklah juga tanaman. Okey, sekarang kita lihat pula sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Dia tak boleh dijana semula dan dia terhad. Bila dah habis, dia akan habis. Kita tak akan dapat dia ada sentiasa macam matahari, macam angin, tak. Okey. Apa dia sumber tenaga yang tidak boleh dibaharui ni? Apa dia contoh-contohnya? Baik, yang pertama, bahan api fosil. Bahan api fosil ni ada tiga, boleh bagi pada tiga. Yang pertama, arang batu. Yang kedua, petroleum. Dan yang ketiga, gas asli. Okey, arang batu kalau dah habis, habis. Petroleum pun sama. Gas asli pun habis. Jadi, sebab itulah kita sekarang mencari alternatif atau sumber tenaga lain untuk menggantikan bahan api fosil yang semakin habis. Dari mana bahan api fosil ni dapat? Okey, kita dapat daripada zaman dahulu kan, dinosaur ada kan, betul tak? Dinosaur yang dah mati tu, dia akan menjadi bahan api fosil. Jadi kita gunakan dia jadi minyak, kita proses dia menjadi petroleum. Okey, arang batu pun memang ada secara semula jadi, tapi dia akan habis, dia tak terhasil sendiri. Dia terhasil pun dalam masa yang sangat panjang. Okey, kemudian yang kedua, bahan yang sumber tenaga yang tak boleh dibaharui adalah bahan nuklear. Contohnya dalam gambar tu cikgu bagi uranium. Okey, bahan nuklear ni dia kita tak boleh hasilkan.
Macam uranium ni kan, dia terasa secara semula jadi dan dia akan habis. Bila kita dah gunakan dia secara total, dia habis. Okey. Itu adalah sumber tidak boleh dibaharui. Okey, kemudian untuk latihan kamu, okey, jadi kita dah habis belajar bahagian sumber tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Okey, cikgu nak kamu salin carta dalam buku teks muka surat 134. Buat macam yang cikgu tunjuk dalam gambar ni. Okey, tuliskan tajuk dengan jelas. Lukis jadual tu gunakan pembaris. Okey, tak payah lukis gambar. Bahagikan sumber tenaga tu kepada dua. Kita dah belajar sumber tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Dah siap, ambil gambar, upload di Google Classroom. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kelas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.